Assalamualaikum, Tiga Talks ya. Alright, Fawaz. Selalunya saya cari topik yang mungkin saya dah pernah lalui sendiri dan saya pernah tengok depan mata saya. Dan juga kadang-kadang bila topik tu saya tengok dia macam relate dengan masyarakat sekarang lah, isu-isu zaman sekarang. Iaitu topiknya marah. Which is semua orang marah. Video ni saya bukan tujukan kepada bos-bos saya. Tapi nak ceritanya, marah ni, boleh Ustaz ceritakan daripada konteks Quran tu. Marah ni, sebab ada juga marah ni untuk kebaikan. Boleh Ustaz mulakan dulu dengan, ada tak dalam Quran ni menceritakan tentang marah? Sebenarnya dalam surah Al-Fatihah kita dah tahu dah ada ayat akhir tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai kan, ke atas mereka, iaitu merujuk pada orang Yahudi lah. Mereka ni ada ilmu, mereka ni ada idea, tetapi mereka ni tidak beramal dan mereka ni dimurkai lah pasal dia bila pandai ni dia buat perangai kan, dia boleh buat plot sana sini apa sebagainya. So point dia tentang marah ni, apakah tidak boleh marah kan? Sebenarnya dalam hadis Nabi ada cakap la taghdab, nasihat Nabi pada seorang lah, pasal dia ni kuat sangat marah, maka Nabi nasihatkan begitu. Maksud dia jangan marah kan. Dan dalam masa yang sama dalam surah Ali Imran ayat 133 itu ada Allah ceritakan tentang 134 tu, iaitu wal kadhiminal ghaith, orang yang menutup marah. Menutup marah itu lagi power lagi. Tahan marah ni kadang-kadang muka merah lagi. Betul. Kan, rasa nak macam tu kan. Tapi kalau tutup marah ni basically tak nampak orang tu marah. Tapi ada sesuatu di dalam diri dia yang dia tak puas hati, yang dia tak suka, tapi dia boleh tutup, dia tak nampak orang tu, peace, rasa okey je kan. Jadi itu tinggilah, itu memang confirm dapat syurga orang yang dapat perangai begitu. Okey. Jadi marah ni sebenarnya apa? Marah ni sebenarnya satu potensi dalam diri kita, tenaga kan. Apabila ia dikendalikan dengan betul, dia menjadi satu force. Itu sebabnya orang yang action oriented biasanya marah ni pun boleh tahan. Orang yang slow gitu kan, macam sloth tu, macam itu kan, dia pun kadang-kadang bila lambat bertindak, orang ni lambat sikit marah. Dia yang mantap dia ialah orang yang tindakannya, karakter dia strong, tapi dia lambat marah dan cepat tenang. Itulah Nabi. Pasal kalau orang marah cepat tenang, lambat marah cepat tenang. Pasal bila walaupun lambat marah tapi Nabi cepat bekerja. Dia biasa orang yang kuat marah, kuat bekerja ni, yang cepat ambil tindakan, orang ni lebih cepat marah dia. Marah dia tu memang dia by normal lah. By normal. Itu sebabnya kalau kita nak bagi kerja, kita bagi pada orang yang cepat marah ni, dia cepat siap. Kan? Tapi jaga-jaga. Kalau dia tak puas hati, dia pang tu. Itu sebabnya Nabi ni memang spesifik, memang menarik lah, special kan. Tapi kita boleh contohi pasal Nabi manusia biasa. Betul. Syaratnya ialah kita tahu kita ni marah yang positif ke marah negatif. Kat mana nak ukur tu? Nak tahu ukurnya ialah kalau perkara itu membawa kepada productivity, maka marahlah, tapi marah dalam keadaan yang bukan menyakitkan orang, tapi gunakan tenaga tu untuk buat siapkan kerja. Tapi kalau katakan marah itu bukan bercakap je, ataupun kita lagi hentam orang lain, kerja lagi tak jadi, yang itu marah yang negatif. Okey, faham, clear, sangat-sangat clear. Which is kalau maksudnya kita marah tu sebab kita nak kerja tu jalan, bukan nak kerja tu stop. Kalau cakap stop nak down ke orang, baik jangan marah. Itu simpan je. Sebab saya pun ada dengar antaranya Nabi cakap kalau tak ada benda yang baik nak disebut, jangan cakap. Cakaplah baik ataupun senyap. Itu siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, cakaplah baik ataupun senyap. Jadi kalau dia nak cakap pasal dia marah tu sampai kerja siap, lagi bagus dia marah dengan kerja siap. Lagi satu saya pernah dengar, orang yang paling kuat ialah orang yang menahan marah. Orang yang tahan marah tu, itulah tadi, dia tak keluar perkataan yang teruk-teruk, menumbuk ke apa ke, tapi dia ada marah tetap ada. Kita kena acknowledge marah ni kan. Kalau tidak, kita pendam pun tak boleh juga. Tapi kita gunakan tenaga itu, kita buat kerja, maka orang itulah yang digelar sebagai orang yang kuat. Betul juga, kita kena acknowledge marah tu ada, sebab kalau tak nanti kita pendam, jadi penyakit lah pula, jadi denial lah pula. Kita kena acknowledge kita marah. So macam ni kita nak proses marah tu jadi satu, macam saya cakap, tenaga yang menggerak kita kerja. Lagi satu nak tanya, kalau macam penyakit, ada satu kes terbaru ni lah, yang kes melibatkan family, di mana pasal harta lah apa kan. Lepas tu bila dia marah tu, dia terkeluar perkataan yang tak best lah. Dan tapi yang saya dengar, dia pun dah minta maaf. Macam ni kita nak kawal terlepas tu? Dia sebenarnya memang marah ni, dia adalah satu latihan sebenarnya. Di mana bila kita cakap tadi, kalau marah tu ada tenaga itu, kita gunakan untuk buat kerja, okey. Tapi jangan guna untuk bercakap ataupun mengeluarkan penyataan. Buat kerja tadi pun mesti yang positif lah. Jangan pergi dia guna marah tu, dia hempuk anak dia ke apa sebagainya kan. Jadi dalam konteks ini tadi, kita kena latih diri kita. Kalau marah, kalau benda tu tak bermanfaat,
ataupun tak bagus, senyap. Jadi kemahiran nak dapat perkara itu sebenarnya kalau bagi orang Islam, kita berzikir lah sebenarnya. Astaghfirullah kan. Ini aku cakap ni ada kebaikan ke tak kan. Jadi pause dalam masa 0.01 saat tu macam Ultraman tu kan. Yang itu akan memberi kesan besar. Sama ada kita akan keluar perkataan yang bagi seorang suami kadang-kadang boleh sampai terpisah kan. Ataupun bagi seorang isteri dia boleh sampai menyakitkan hati suami ke anak ke apa sebagainya. Jadi split second itu namanya sabar. Dan sabar ini hanya bagi orang yang selalu latih diri dia, ketenangan dalam hidup kan. Itu sebabnya isu yang berlaku tu memang satu perkara yang sedih juga, tapi yalah, dia dah minta maaf. Itulah pada saya macam banyak pihak tapi dia didorong marah. Kadang-kadang ada orang dia nampak provokasi bila dia marah, tapi walaupun dia cakap tenang, tapi saya tahu yang drive dia tu ialah marah. Dia rasa ketidakadilan lah apalah kan, bila termasuk dengan Datuk. Tapi saya rasa yang drive tu adalah marah, walaupun dia cakap tu sangat bertenang, tapi yang drive dengan perbuatan tu adalah marah. Dan sama juga dengan Balu pada Allahyarham, mungkin dia marah pun boleh jadi sedih kan. Jadi mungkin kita kena handle marah, macam saya cakap tadi, macam ni kita nak proses marah tu jadikan satu tenaga yang menjadi kepada satu yang produktif. Mungkin pada contohnya pada berbincang dengan cara menyelesaikan, bukan berbincang untuk memprovok atau merosakkan lagi lah. Which is kita kena ubah, kena handle tenaga tu. Bila bercakap tentang marah ni, dia memang ada syaitan yang datang juga kan. Tapi dalam sama kita ni ada syahwah yang tenaga tersebut. Betul. Jadi kalau syahwah campur syaitan, dia jadi negatif. Itu yang marah sampai keluar perkataan yang betul. Tapi kalau kita dalam diri kita memang semua orang ada syahwah kan. Dia punya drive dia tu, tapi dia kata auzubillahi minasyaitonirrajim kan. Dia ingat pada Allah, aku nak bincang dengan ni, nak buat kerja ni untuk membahagiakan lagi. Tak apa, aku sanggup berjuang kan. Itu semangat-semangat itu kita perlukan, tapi untuk kebaikan. Bukannya untuk sekadar aku dapat buat apa yang aku nak sampaikan, nak cakap, nak jerit apa sebagainya, berlakulah macam-macam tragedi. Secara kesimpulannya yang saya faham, kita semua ada marah. Ada. Tapi kita gunakan marah tu sama ada pada benda yang tak baik ataupun benda yang baik. So kita yang pilih. Kita ada kuasa untuk milih dan kita ada kebijaksanaan untuk gunakan marah tu sebaiknya. Terima kasih lagi Ustaz. Sama. Kerana join TK Talks. Siapa-siapa ada persoalan yang boleh nak ceritakan, boleh komen kat bawah, boleh share pendapat korang. Jangan risau, tak ada hal, kita boleh share sama-sama. Lagi sekali, jangan lupa follow Sinergi Ikhlas, Akademi Sinergi. Saya susah tu nak ingat. Saya kena belajar menghafal Ustaz. Saya kena belajar dengan Ustaz Fazrul. Jangan lupa follow TK Talks. Peace out. Assalamualaikum.